Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meluangkan masa kita untuk kita hadir dan menyambung semula pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang membahaskan tentang 73 kelompok. Dan insyaAllah sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 109. Betul? 112. 112. Peperangan sesama Islam. Okey. 112. Peperangan sesama Islam. Khalifah keempat Sayyidina Ali karamallahu wajhah menghadapi tugas yang berat sekali. Beliau bukan sahaja menghadapi soal-soal negara, soal-soal pertahanan dan perluasan Islam, tetapi juga soal-soal perpecahan dalam negeri. Maka terjadilah apa yang dinamakan peperangan Jamal, perang unta, iaitu antara tentera Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu di suatu pihak dan tentera Siti Aisyah, Talhah dan Zubair di pihak lain. Peperangan ini terjadi pada tahun 36 Hijriah, iaitu setahun sesudah Sayyidina Ali menjabat pangkat khalifah. Peperangan ini dinamai peperangan unta kerana Siti Aisyah Ummul Mukminin mengepalai dan mengerahkan askarnya mengendarai unta. Bukan kecil peperangan ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membawa askarnya sebanyak 200,000 dan Siti Aisyah juga membawa askar sebanyak itu. Akhirnya Siti Aisyah CS cinta sedekah kalah, Talha dan Zubair mati terbunuh dan Ummul Mukminin ditawan oleh Sayyidina Ali. Tetapi walaupun Siti Aisyah ditawan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, namun beliau tidak dijadikan orang tawanan, tetapi dihormati sebagai ibu dan dihantar kembali ke Mekah dengan segala kehormatan. Menanggapi peperangan Jamal ini terdapat perselisihan faham dari segi hukumnya antara kaum Ahli Sunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah. Kaum Ahli Sunnah berpendapat bahawa perselisihan faham antara Sayyidina Ali dan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha adalah perselisihan antara seorang imam mujtahid dengan imam mujtahid, yang dijadikan oleh Nabi dalam sebuah hadis bahawa yang ijtihadnya betul dapat 2 pahala dan kalau ijtihadnya tersalah dapat 1 pahala. Ada satu hadis Nabi yang dalam Sahih Bukhari, iza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Apabila seseorang hakim itu berijtihad, fa asaba, jika dia benar, falahu ajrani, baginya 2 pahala. Wa iza ijtahadal hakim fa akhta'a, jika seorang hakim itu dia berijtihad dan dia salah, falahu ajrun wahidun, dia dapat 1 pahala. Maksudnya pahala untuk dia berijtihad. Maka di sini bukanlah sebarang orang boleh berijtihad macam sekarang ni semua nak jadi mujtahid. Dia hadis tu Sahih Bukhari kata iza ijtahadal hakim. Hakim ni orang yang
biasanya di zaman dulu orang yang hakim, orang betul-betul alim lah, memang menguasai segala jenis ilmu. Jadi dia bukan sebarang orang. Jadi bukan ditujukan kepada semua orang sini hakim. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan bahawa ini kita hanya melihat satu sumber saja. Sudah ada banyak kitab-kitab sejarah yang menceritakan tentang sejarah apa yang berlaku. Ada yang dalam bentuk hadis, ada yang dalam bentuk karangan biasa. Jadi kita tidak boleh berpegang ataupun bergantung semata-mata buku inilah, kitab ni saja. Sebab di sini kan macam jelas seolah-olah Siti Aisyah yang keluar untuk mengetuai rombongan. Sebab saya pernah baca dalam yang lain, sebenarnya Siti Aisyah dia ditipu. Maksudnya diberikan berita yang tidak benar, diceritakan tentang Saidina Ali begitu begini, akhirnya dia setuju untuk ikut saja. Dan yang mengetuai bukan Aisyah lah, yang mengetuai itu memang tentera Muawiyah. Kita kata di belah side Muawiyah, sebab Muawiyah dengan Siti Aisyah baik, dan Zubair, Talhah pun satu pihak lah. Nah, sebelum ni kan saya dah cerita antara Saidina Ali dengan Siti Aisyah kan ada sikit isu tentang peristiwa If tu, yang bunga bukan sekuntum semua tu. Jadi bukan dia yang bangkit mengampalai itu, tak, saya apa yang saya baca dalam, saya tak ingat dalam mana satu, tapi bukan dia yang ketua. Dia diajak ikut saja dan diberikan berita-berita yang menyebabkan dia pun turut sama lah. Wallahu a'lam lah, sebab ini mungkin dia tak tahulah rujukan dia ni, di belakang ada tu rujukan dia. Mungkin satu versi lah, dia kena tengok banyak versi. So apapun ahli sunnah wal jamaah, kita dalam masalah ni kita tidak menilai mana pihak yang benar, walaupun ada dalil-dalil yang menunjukkan seolah-olah Saidina Ali yang lebih benar. Dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari pun Nabi beritahu kepada seorang sahabat, saya tak ingat nama dia, Nabi kata, kamu akan berperang bersama pemberontak dan kamu akan mati, kamu berada di pihak yang benar. Jadi kebetulan memang dia ikut Jamaah Perang Siffin, dia meninggal, dia di belah pihak Saidina Ali. So antaranya Syekh Said Mamduh mengambil dalil, antara dalil-dalil itulah menunjukkan kebenaran di belah Saidina Ali. Cuma masalahnya kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak terlibat dalam masalah ni. Maksudnya kita kata ini ijtihad, masing-masing berijtihad. Jadi Saidina Muawiyah ataupun Siti Aisyah lah, kalau benar kisah ni, berijtihad bahawa Saidina Ali tidak menjalankan hukum qisas kepada pembunuh Saidina Osman. So sepatutnya dia sebagai seorang khalifah, dia patut menjalankan tanggungjawab dia mencari pembunuh Saidina Osman dan mengenakan hukum qisas. Tapi tak dapat dilaksanakan. Jadi satu kesilapan lah menurut pihak Muawiyah. Kemudian Saidina Ali pula berijtihad bahawa apa yang dilakukan oleh Muawiyah itu sebagai satu pemberontakan, maka harus diperangi. So masing-masing ijtihad lah. 10,000 sahabat mati. Tapi kita kata dua-dua benar lah. Wallahu a'lam. Sebab setengah ulama mengatakan bahawa mereka punya pengorbanan itu, pengorbanan mereka di dalam mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam itu, membela Rasulullah SAW itu menjadi satu sebab yang Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan mereka walaupun dia berperang sama sendiri. Menurut sebagian ulama, jasa mereka untuk Islam tu menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan. Walaqad afa ankum, dalam surah Al-Quran, Ali Imran tak silap saya, atau Baqarah. Kemudian yang radhiyallahu anhum wa radu'an tu jelaslah, di situ Allah tidak ada buat pengecualian. Jadi ahli sunnah wal jamaah kata kita tak campur, maknanya dua-dua sahabat masing-masing ijtihad dengan masing-masing. Ada sebagian pihak yang mencela Muawiyah dan sebagainya, itu
Mungkin dia ulama, dia pulang kat dia lah. Kita orang awam ni, begitu orang biasa ni, kita tak campur tangan lah. Silap, kalau kita silap, masalah nanti kan? Kita tak wajib pun. Kita tak wajib untuk menentukan siapa salah, siapa benar. Kita tak wajib untuk menyebelahi mana-mana pihak. Itu bukan taklif. Bukan taklif. Tak ada ditanya di kubur, tak ditanya di padang mahsyar. Kau sokong mana? Antara Ali dengan Muawiyah, atau antara Aisyah dengan Ali? Kau sokong mana? Tak ada. Kita tak ditanya mana itu, bukan taklif. Kisah ni kita cuba cari satu sudut yang positif lah. Dan sebenarnya daripada peristiwa ni banyak hukum-hukum burat itu diistimbatkan. Hukum-hukum burat ataupun pemberontakan itu diistimbatkan. Dan juga kan daripada doa Nabi SAW yang masyhur, iaitu antaranya Nabi mohon 3 perkara, umat Islam tidak akan dihapuskan sama sekali daripada bumi ini sekaligus. Yang kedua, umat Islam tidak akan mati kelaparan, kebuluran. Dan yang ketiga, umat Islam tidak akan bergaduh, berpecah sama sendiri. Yang ketiga ni tak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya sudah ditakdirkan akan mengalami perpecahan. Kelanjutannya dari faham ini bahawa sekalian yang meninggal dalam peperangan Jamal, baik askar Sayyidina Ali atau askar Sayyidina Aisyah, kedua-duanya mati syahid dan masuk syurga yang sama, kerana setiapnya mempertahankan kebenaran agama yang didapati oleh ijtihadnya masing-masing. Ini ahli sunnah wal jamaah punya pegangan. Dua-dua syahid. Tetapi kaum Syiah Imamiyah berfatwa bahawa sekalian orang yang ikut perang Jamal di pihak Siti Aisyah kafir, baik pemimpinnya, baik anak buahnya, kerana memberontak kepada khalifah yang sah, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala katanya. Maka Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala menurut faham mereka adalah kafir, na'udzubillah. Begitu juga Talhah dan Zubair, 2 orang sahabat yang utama yang ikut Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mana taknya Nabi kata, Nabi iktiraf kan, asyarah mubasyarah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Abu Baidah al-Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah. 10 orang sahabat dipanggil asyarah mubasyarah. 10 yang diberi berita gembira masuk syurga. Macam mana Zubair dengan Zubair bin Awam dengan Talha bin Ubaidullah ni dikatakan kafir, masuk neraka. Cuma masalah tu Syiah ni, dia sebahagian hadis riwayat dia tak terima, dia hanya terima riwayat Ahlul Bait saja. Masalah. Dan sebahagian orang Syiah Mu'tazilah berpendapat bahawa sekalian yang di pihak Aisyah adalah salah, akan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali orang yang taubat kemudiannya. Siti Aisyah dan Talha dan Zubair adalah orang yang sudah taubat dan telah membai'ah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh kerana itu, ketiga sahabat ini masuk syurga, sedang anak buahnya mereka masuk neraka semuanya. Lihat syarah Nahjul Balaghah, Nahjul Balaghah halaman 24. Ini ada sebahagian Syiah Mu'tazilah ni. Syiah ni akhirnya lah pada kurun yang ketiga, keempat tu, akhirnya dia berkahwin dengan Mu'tazilah. Maksud berkahwin maksudnya dia dia join lah. Dia fahaman pun asalnya Syiah ni Mujassimah sarah, kemudian dia ghulu dalam isbat lah Mujassimah, tapi setelah tu dia jadi Mu'tazilah pula. Dia tanzih, ghulu dari segi tanzih pula, menafikan sifat dan sebagainya. Tu nanti kita bahas insya-Allah lah. Pertemuan ni pun tinggal 3 ni. Bulan ni pun 3 kali je. Tengok macam mana. Kalau ada ruang kita boleh, insya-Allah. Jadi di sini dia cuba nak mengecualikan lah. Sebab apa? Ada hadis Nabi Siti Aisyah tak mungkin masuk neraka kan. Zubair dengan Talhah tu ada jaminan boleh masuk syurga. So dia buat pengecualian. Tapi anak buah yang lain semua masuk neraka. Cuma masalahnya kalau ada ulama-ulama sekarang misalnya dia mengatakan bahawa Muawiyah pihak yang salah sana, adakah dia kita anggap Syiah atau tidak?
Itu wallahu alam, biarlah ulama yang tentukanlah. Sebab isu dia, ahli sunnah wal jamaah ni dia ada usul dia, yang mana siapa yang menyalahi usul tersebut dia dianggap bukan ahli sunnah wal jamaah. Cuma adakah contohnya satu dua saja usul yang dia khilaf, itu adakah dia terkeluar dari sunnah wal jamaah? Itu setengah ulama kata ya. Contohnya macam solat, kita ada rukun solat, kita ada perkara yang disunatkan dalam solat. Rukun solat contohnya rukuk, sujud, qiyam semua kan. Kalau tak buat tak sah solat. Tapi ada juga yang contohnya macam tahiyat awal, doa kunut kalau mazhab Syafi'i kan. Bacaan-bacaan surah iftitah itu kalau tinggalkan masih lagi sah solat. Jadi wallahu alam, usul ahli sunnah wal jamaah ni pun yang mana satu usul, yang mana satu furu' itu pun khilaf. Tapi adalah usul-usul yang disepakati itu ada. Cuma ada juga usul yang khilaf. Usul ini cerita ahli sunnah, ni lain lagi, Islam lain lagi. Sebelum ni kan saya cakap mana Islam ada usul dia lah. Siapa yang menyalahi usul Islam dia kafir, dia keluar dari Islam. Kemudian dia ada furu' Islam. Furu' Islam ni lah yang mana ahli sunnah memilih furu' Islam untuk dijadikan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa, dari sudut contohnya antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah yang lain, sama-sama percaya Allah satu, sama-sama percaya Allah Ta'ala tu menciptakan alam ini, itu tak khilaf lah. Percaya malaikat, kubur, rukun iman, rukun Islam, semua percaya, sesama Islam. Dia ada usul ahli sunnah, dia ada usul ahli sunnah yang merupakan benda tu menjadi satu furu' bagi Islam lah. Furu' bagi Islam. So furu' tu cabang Furu' ataupun cabang-cabang itu dipilih, sebahagian tu dijadikan usul ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang menafikannya dia tak kafir, tapi dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuma ada usul yang khilaf. Kemudian ada furu' lah, tentu khilaf lah. Kalau furu' jelas khilaf, Maturidi khilaf dengan Asy'ariyah, khilaf dengan Ahlul Hadis, itu jelas furu'. Tapi kalau usul ahli sunnah ada juga yang khilaf. Ta'wil dengan misalnya ta'wil tafsiri, ta'wil ijmali, tafwid. Adakah kalau mentakwil itu terkeluar dari sunnah atau tak? Kalau kita kata tak terkeluar, nanti ada yang kata tak, kalau takwil itu bukan dari sunnah. Itu khilaf lah. Cuma masalahnya dalam bab ni ada setengah ulama menyalahkan Muawiyah, mengatakan Muawiyah salah, tak kafir pun sekurang-kurangnya dia kata salah. Itu wallahu a'lam, adakah dia terkeluar dari sunnah atau tidak, itu ulama sama ulama punya perbahasan lah. Kita ni tak perlu campur lah. Kita pegang dua-dua sahabat Nabi, dua-dua benar kerana masing-masing dengan ijtihad masing-masing. Siapa yang betul ijtihad dia, itu Allah je yang tahu, kita tak tahu. Adakah kesalahan akan dianggap salah satu, itu serah kepada Allah Ta'ala lah. Kita tak masuk campur. Fahaman yang benar adalah fahaman kaum ahli sunnah wal jamaah yang membenarkan perselisihan ijtihad itu. Contohnya lah yang mudah, macam yang kita kata wajib baca Fatihah bagi sembahyang, sama ada imam, makmum atau munfarid. Mazhab Hanafi kata makmum tak wajib baca Fatihah. So kalau menurut kita tak sah sembahyang dia, tak sembahyang berdosa masuk neraka. Contoh kita kata mazhab Syafi'i dalam perkahwinan, rukun nikah tu mesti kena ada wali, dua saksi, dua orang yang berakad dengan syirat. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, wali bukan rukun, tak perlu wali pun sah kalau cukup ada saksi. Menurut mazhab Maliki pula tak perlu saksi, wali cukup. Habis itu adakah menurut kita siapa yang bermazhab Hanafi, kahwin ikut mazhab Hanafi yang tak pakai wali, atau kahwin ikut mazhab Maliki yang tak pakai saksi, haram anak luar nikah? Jadi itu ijtihad lah. Ijtihad kita tak kata dia. Cuma di dalam beberapa perkara kita cuba elakkan kalau benda tu bertentangan dengan mazhab kita. Contohnya kalau mazhab Hanafi jadi imam dan dia tak baca bismillah, jelas tak baca, itu dia tak boleh ikut. Bagi yang Syafi'i tegar, Syafi'i pekat, dia tak boleh ikut, dia wajib mufaraqah, buat fiqh lah.
Sebab bagi kita tak sah. Tapi kita tak katalah dia tu tak sah, berdosa dia tak. Menurut mazhab kita tak sah, kita tak boleh ikut tu je. Atau dia lepas wudu dia bersentuhan dengan isteri dia, lepas tu dia jadi imam. Tak ambil wudu lepas tu terus jadi imam, kita tak boleh ikut. Sebab bagi kita wudu dia dah batal. So, kita tak boleh ikut jadi imam. Ini bagi yang Syafi'i tegar lah. Syafi'i longgar tu dia pojak dia langgar je semua. Sama dalam bab ni, maknanya kita tak kata apa ni salah dan betul, itu Allah Taala yang lebih mengetahui, sebab dua-dua ijtihad. Berkata Ibnu Ruslan, seorang Syafi'i golongan ahli sunnah wal jamaah, dalam kitab Matan Zubat yang masyhur, wa ma jara bainal mihabi naskutu anhu wa ajurul ijtihadi nusbitu. Artinya apa yang terjadi antara sahabat-sahabat Nabi lebih baik kita diam, tidak memperbincangkannya dengan mendalam, tetapi pahala ijtihad kita tetap didapati oleh kedua-dua belah pihak. Pahala ijtihad, dia ada pahala ijtihad, satu lagi hasil ijtihad. Berijtihad itu dua-dua musib. Mujtahid yang berijtihad dua-dua musib dalam ijtihad dia, tapi mungkin salah satu mukhti di dalam hasil ijtihad. Sebab tak mungkin hasil ijtihad dua-dua boleh betul. Sebab dia jadi tanaqud, jam'u bainal naqidain fi nafsil amri, dia mustahil. Tak mungkin yang yang ni tak, contohlah sentuh perempuan tak batal pun betul, sentuh perempuan batal pun betul. Itu jam'u bainal naqidain, berkumpulnya dua perkara yang berlawanan, mustahil fi nafsil amri lah. Itu mustahil. Tapi musib pada ijtihad, mungkin mukhti pada hasil, yang mana mukhti pada hasil tidak mendapat dosa lah, cuma tak dapat pahala mungkin. Tak dapat pahala tu mungkin, tak pasti. Cuma dalam hadis tu kata dia akan dapat satu pahala, dua pahala. Tapi jelas lah maknanya tak dapat pahala pada yang salah tu, tapi dosa tak dapat lah. Dia tak kata dosa, cuma dapat satu pahala, dapat dua pahala. Betul dapat dua pahala, tak betul dapat satu pahala. Jelas bahawa yang satu pahala tu untuk ijtihad dia, untuk dia punya hasil ijtihad. Tak di situ tak dinyatakan pahala, maksudnya kita kata paling pun tak dapat pahala itu je. Tapi tak berdosa. Nak kata berdosa kena bagi dalil. Kalau dia kata al-qatil wal maqtul kilahuma finnar, tu hadis tu kan, yang membunuh dengan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka, itu bab lain. Membunuh dengan sebab lain, ini sebab ijtihad. Kalau macam tu, orang yang menjalani hukum qisas kepada orang dua-dua masuk neraka. Kan ada orang kena hukum qisas, lepas tu dia tugas dia apa nama dia, al-jogo, yang apa, tukang pancing orang apa nama dia, al-gojo. Kalau ikutkan hadis tu, al-qatil wal maqtul kullahuma finnar, maknanya dia masuk neraka sekali, semua orang tak nak kerja sebagai bunuh orang kan. Perang umat Islam, perang di Badar, takkan yang bunuh orang dia pun masuk neraka juga. Jadi maknanya hadis itu umum, kena ada takhsis. Di sini kan setelah ijtihad. Ni Imam Ibn Ruslan, ulama besar mazhab Syafi'i, Matan Zubat terkenal. Dia pun dia suruh kita diam, apa lagi kita orang biasa ni. Berkata Imamul Haramain, seorang ulama sunni dan guru Imam Al-Ghazali. Imam Haramain 478 Hijriah meninggal. Imam Ghazali 505 Hijriah meninggal. Imam Haramain ni guru kepada Imam Ghazali, dan guru juga kepada Imam Ilqiyah, kepada Ibn Qasim Al-Ansari. Ada 3 orang lah mutakallimin yang hebat, usuliyun mutakallimin. Dan Imam Ghazali pun guru kepada Abu Bakar Ibn Al-Arabi, Al-Ishbili, Al-Maliki. Semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah Syairah. Setelah beliau mendengar orang Syiah memperbincangkan peperangan-peperangan antara sesama sahabat dan mengutuk salah satu pihak yang bertentangan, macam mana nak baca ni? Berkata Imam Haramain, seorang ulama sunni dan guru Imam Ghazali, setelah beliau mendengar orang Syiah membincangkan peperangan-peperangan antara sesama sahabat
dan mengutuk salah satu pihak yang bertentangan, titik. Sambung ke bawah tu sebab dia siap buat perenggan baru lagi. Mungkin koma lah, koma, lepas tu sambung perenggan, bukan sambung perenggan baru, dia sambung ayat tu. Bahawasanya Rasulullah SAW melarang hal ini. Sebab dikatakan berkata Imam Haramain. Mana kata-kata dia hilang terus. Tu buat perenggan baru. Salah ciptakan. Mengatakan bahawa Rasulullah SAW melarang hal ini. Nabi berkata, jauhilah olehmu memperbincang-bincangkan apa yang terjadi antara sahabatku. La tasubbu ashabi. Tu Nabi kata, jangan kamu mencaci sahabat-sahabatku. Nabi umum. Oh, umum. Jadi bila umum kita ambil makna umum lah. Kita tak boleh kata tak itu maksud Nabi itu sahabat-sahabat yang ni, bukan sahabat-sahabat. Nah itu bab dalil, kena ada mukhassis dia. Kalau kita kata khusus, kena ada mukhassis dia. Jadi kalau umum, kekal hukum dia umum lah. Dan beliau berkata lagi, biarkanlah saya mengurus sahabat-sahabat saya itu. Kalau kamu nafkahkan emas sebesar bukit Uhud, engkau belum dapat menyamai mereka atau menyamai separuh mereka. Maknanya kalau kita nak menginfakkan emas sebesar gunung Uhud ataupun separuh pun, belum tentu lagi kita boleh menandingi kelebihan para sahabat. Dan Nabi berkata, sahabat-sahabatku serupa bintang, yang mana saja kamu ikut itu sudah baik, kamu dapat hidayat kerananya. Ashabi kan nujum wa bi ayyikum muqtadaitum ihtadaitum. Itu adakah kata-kata Nabi atau tidak, itu ada perbahasan jugalah. Sebab ada sebahagiannya mengatakan kata-kata Ibnu Mas'ud. Itu bab lain lah, nak bahas panjang lagi nanti. Dan berkata Nabi, kurun yang baik adalah kurun saya. Sesudahnya itu yang di belakangnya dan yang di belakangnya lagi, yang di belakang lagi. Lihat dalam Quran, Tuhan telah memuji seluruh sahabat dan tabi'in. Surah Taubah ayat 17. As-sabiqunal awwalun lah minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu ayat Quran. Orang yang awal-awal daripada muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka tabi'in dengan baik, maka Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Syurga, masuk syurga, khalidina fiha abada. Yang ni, yang kurun itu khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Semua hadis tu pun panjang dekat pembahasan dia. Ibnu Hajar sekolah ni ada bahas, ada lafaz yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali pun ada. Itu ada pembahasan. Yang masyhur 3 lah. Ya, yang masyhur 3. Maknanya 3 kurun. Kurun aku, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. 3. Dalam bab hadis panjang pembahasan ni. Dan Nabi pernah berkata, kamu tidak tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada anggota peperangan Badar. Buatlah sesukamu kerana aku telah mengampunimu. Ini dalam kisah apa ni, siapa, Khatib bin Abi Balta'ah, tak silap saya. Dalam kisah Al-Mumtahanah, surah Al-Mumtahanah, ketika dia dapat tahu Nabi nak menyerang Mekah, nak pergi buat Fatah Mekah tu, dia hantar surat kan kepada ahli keluarga yang masih belum Islam di Mekah, memberi pesanan supaya menyelamatkan diri ya. Lepas tu dia hantar surat tu melalui satu orang perempuan. Kemudian Jibril datang bagi tahu kepada Nabi. Nabi arahkan Sayyidina Ali pergi tahan perempuan tu. Lepas tu Sayyidina kata, mana surat tu? Dia kata, surat apa? Sayyidina kata, kalau kau tak bagi, aku telanjang dengan kau. Dia bagi surat tu. Lepas tu bawa jumpa Nabi. Kemudian Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, pancung. Sayyidina Umar. Maka Nabi kata, dia ni ahli Badar. Ahli Badar ni setelah perang Badar tu, mereka buat apa saja Allah Ta'ala ampunkan. Itu kelebihan ahli Badar. Jadi di kalangan
kelompok yang mengikut Sayyidina Ali dan juga mengikut Muawiyah ataupun Siti Aisyah, dua-dua ada ahli Badar. So takkan kita kata yang ni masuk neraka, yang ni tak. Nabi dah bagi jaminan. Muawiyah memang Muawiyah masalah lah. Dia memang kalau kita tengok pada Muawiyah sahaja tu memang selalunya banyak ulama attack Muawiyah. Tapi masalahnya yang belah side dia ni, Siti Aisyah, Zubair, Talhah, itu yang payah sikit tu. Kan? Mana takkanlah Zubair, Talhah, Aisyah nak menyebelahi Muawiyah. Wallahu alam. Sayyidina Ali ni, kata Imam Syafi'i ni, dia ni Lone Ranger. Dia ni lepas kematian Siti Fatimah, dia Lone Ranger. Dia tak campur orang. Dia tak suka. Bodyguard pun dia tak suka. Sebab tu yang dia kena bunuh ketika Khawarij hantar. Nanti ada cerita nanti. Sebab dia tak suka bodyguard ni semua. Tapi kalau Muawiyah, Amr bin As, semua ada bodyguard. Dia tak suka. Imam Syafi'i dalam kitab dia kata ada beberapa kemungkinan. Antaranya kerana dia ni seorang pahlawan. Yang kedua, dia seorang yang hebat ilmu dia. Jadi orang ilmu dia tak suka campur orang. Satu lah. Adalah Imam Syafi'i begitu, ada 4 sebab kenapa Sayyidina Ali ni dia tak campur orang, dia Lone Ranger. Dan katanya dia ni gemuk. Wallahualam kalau dia sujud perut dia cecah, lantai. Tak pas. Sebab pintu Khaybar tu dia seorang je boleh cabut buka. Dia seorang gemuk kan kuat. Bukan gemuk lembik ni. Wallahualam. Macam-macam boleh baca manaqib Sayyidina Ali lah. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahawa Syekh Hasan Basri rahimahullah, tabi'in, anak murid Sayyidina Ali yang paling masyhur di Basrah, tatkala diingatkan orang kepada beliau tentang peperangan Jamal, beliau berkata, ini adalah darah yang Tuhan telah menjauhkan dari pedang kita, dan kerana itu janganlah dikotori lagi lidah kita dengan darah itu. Maksudnya jangan dibahaskan. Ini antara sahabat dengan sahabat. Jangan kita mengotorkan lidah kita dengan membahaskan tentang peperangan tersebut. Dan seterusnya dalam Nahjul Balaghah jilid 20 halaman 10 hingga 11. Kesimpulannya, kaum ahli sunnah menahan diri dan menahan lidah tentang soal sengketa yang terjadi antara sahabat-sahabat yang mulia, dan meletakkan bahawa persengketaan itu dilakukan menurut ijtihad mereka masing-masing. Yang kalau ijtihadnya benar pada sisi Tuhan, maka mereka mendapat 2 pahala, dan kalau salah pada sisi Allah, mereka mendapat 1 pahala. Hadis tadilah. Tetapi kaum Syiah tetap bertegang urat leher. Mereka mengutuk Sayyidina Muawiyah kerana melawan Sayyidina Ali dan mengutuk Ummul Mukminin Siti Aisyah, Talhah dan Zubair radhiyallahu taala anhum kerana melawan Sayyidina Ali dalam peperangan Jamal. Mereka menyerupakan Sayyidina Muawiyah, Siti Aisyah, Talhah dan Zubair radhiyallahu taala anhum sebagai iblis yang terkutuk, naudzubillah. Inilah perbezaan yang tajam antara kaum ahli sunnah wal jamaah dengan kaum Syiah dalam soal ini. Yang hari Karbala tu 10 Muharram dia orang kumpul. Sekarang dia ambil lembu seekor, kambing seekor, dia letak kat tengah-tengah tu, dia buat bulat, dia cincangnya baling lembing. Dia kata kalau Siti Aisyah hidup, kami akan buat dia macam ni. Dia berdiri semua, dia bantai juga. Lepas tu dia buatlah dia punya dipanggil tu, dia bantai di sini. Maknanya konon-konon macam nak berkongsi kesedihan Sayyidina Hasan Hussein yang dibantai oleh kaum-kaum ni lah, Muawiyah katanya. Jadi dia nak berkongsi penderitaan tu, dia sederakan diri sini. Ngeri tengok. Islam tak suruh buat macam tu. Itu peperangan Jamal. Ni masuk peperangan Siffin. Kemudian pada tahun ke-37 Hijrah, setahun selepas itu, terjadilah apa yang dinamakan peperangan Siffin yang terkenal di antara Khalifah Ali karamallahu wajhah dan pasukan Muawiyah di satu tempat di Iraq yang bernama Siffin. Peperangan ini besar juga terbukti dengan banyaknya korban di pihak Sayyidina Ali
gugur 25,000 dan pihak Muawiyah 45,000 orang. Total 70,000. Lebih kurang lah terkorban. Inilah satu bala yang besar bagi umat Islam dalam abad-abadnya yang pertama. Ini fitnah yang pertama berlaku, perang zaman perang Siffin. Abdul Rahman Sabak dah? Tak pasti. Dia ikut perang ke tak pun tak pasti. Tentang dia relax. Jalannya peperangan menguntungkan pasukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hampir seluruh pasukan Muawiyah lari kucar kacir. Akan tetapi mereka menjalankan siasat, iaitu menyeru ceasefire, penghentian tembak menembak. Zaman tu tak tembak panah lah kot. Maksudnya gencatan senjata. Mereka mengikut beberapa kitab suci Al-Quran, mengikat beberapa kitab suci Al-Quran di hujung tombak mereka dan mengacungkan ke atas sambil meneriak perhentian tembak menembak dan berhukum kepada Al-Quran. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada mulanya tidak mahu menerima ajakan ini kerana beliau tahu bahawa hal itu adalah satu helah dari orang yang hampir kalah, minta menghentikan peperangan untuk sementara menyusun kekuatan kembali. Tetapi Sayyidina Ali didesak oleh sebahagian tenteranya sehingga ada yang mengatakan kepada beliau, kenapa kita tidak mahu berhukum kepada Al-Quran? Ini alasan. Wala hukmu la hukma illa lillah. Dia punya slogan dia. Akhirnya Sayyidina Ali menerima tawaran penghentian tembak menembak atau perang lah, dan berhentilah peperangan. Pasukan Sayyidina Ali pulang ke Baghdad dan pasukan Muawiyah pulang ke Damaskus di Damsyik di Syria. Dilantik delegasi kedua belah pihak untuk melanjutkan perundingan. Pihak Sayyidina Ali menyusun delegasi di bawah pimpinan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Pihak Sayyidina Muawiyah menyusun delegasi di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia panggil proses tahkim. Nanti ada dibahas, kita baca dalam insya-Allah. Masa pun sangat mencemburui. Lahirnya kaum Khawarij. Tetapi disayangkan lagi, ketika itu ada sebahagian pasukan Sayyidina Ali yang berbalik. Mereka tidak menyukai berhukum kepada Al-Quran sebagai diserukan oleh pasukan Sayyidina Muawiyah kerana mereka berfaham yang pertama, berhukum kepada Quran itu hanyalah ucapan bibir sahaja, sedang pada hakikatnya akan berhukum pada delegasi yang berunding. Tahkim dia panggil. Dia kiaskan kepada itulah, kalau suami isteri bergaduh kan, maka masing-masing akan diwakili oleh seorang muhakkam. Isteri lantik seorang muhakkam, suami lantik seorang muhakkam. Antara dua muhakkam itulah yang akan berbincang tentang perlu diteruskan perkahwinan ke atau memang tak ada jalan lagi lah nak kahwin lagi. So kiaskan pada tu satu wakil Sayyidina Ali Abu Musa Asy'ari dan wakil Muawiyah Amr bin As. Yang kedua, menerima penghentian tembak menembak itu berarti ragu atas kebenaran pendirian. Kita pada mulanya meyakini bahawa pendirian kita ni benar dan peperangan itu berjalan di atas kebenaran demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi setelah kita mahu berhenti dan setelah kita mahu minta hukum kepada delegasi, maka itu berarti kita ragu atas pendirian kita. Demikian katanya. Ada satu puak yang menyokong Sayyidina Ali, kebanyakannya lah. Ada juga sebahagian menyokong Sayyidina Muawiyah. Tak setujulah dalam bab ni. Tak setuju untuk dihentikan peperangan dan dibuat perundingan tu, tak setuju. Kebanyakannya pengikut Sayyidina Ali sebab kemenangan dah hampir menyebelahi pihak Sayyidina Ali, tiba-tiba berhenti pula. Kenapa? Yang ketiga, orang-orang yang ragu-ragu tidak berhak menjadi imam. Kata mereka, golongan ini bernama kaum Khawarij, artinya kaum yang keluar. Dia bagi tahu dulu, nanti dia akan ada cerita dia punya macam mana. Maknanya masih lagi berlaku juga proses tahkim itu. Setelah itu baru dia memisahkan diri. Lebih kurang setengah riwayat kata 20,000, setengah riwayat kata 12,000. Mereka berkampung di perkampungan Haruriyah dan mereka digelar sebagai Khawarij, jamak bagi Kharij. Kharij itu orang yang keluar.
Kharij isim fa'il, orang yang keluar, jamak dia khawarij, orang yang keluar daripada kelompok, kedua-dua kelompok tadilah. Mereka keluar daripada Sayyidina Ali dan juga keluar daripada Sayyidina Muawiyah, mereka membenci kedua-duanya. Inilah asal usul kaum Khawarij yang kita akan bicarakan lebih lanjut pada fasal lain. Kaum Khawarij mempunyai slogan la hukma illa lillah. Tiada berhukum kecuali hanya kepada Allah, Tuhan. Kalau ada golongan Sayyidina Muawiyah berpidato mempropagandakan berhukum kepada Al-Quran, maka mereka berteriak la hukma illa lillah. Inilah slogan kaum Khawarij, slogan yang kedengarannya enak tetapi isinya sangat membahayakan. So dia kafirkan kedua-dua kelompok, pengikut Sayyidina Ali dan pengikut Sayyidina Muawiyah semua sekali kafir. Dia saja yang Islam. Ini anti dalam bab Khawarij ni. Sampai sekarang dia punya ideologi itu masih ada. Masalah tahkim, kita lanjutkan lagi tentang tahkim ini. Lalu diadakan majlis tahkim, iaitu sebuah badan yang akan menyelesaikan pertikaian antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Setiap delegasi mempunyai 100 orang anggota. Delegasi Sayyidina Muawiyah diketuai oleh Amr bin As sebagai ahli siasat yang ulung sekali. Delegasi Sayyidina Ali diketuai oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu sebagai sahabat Nabi yang jujur lagi soleh. Amr bin As radhiyallahu anhu mengusulkan demi untuk mencapai perdamaian yang sebaik-baiknya bagi umat Islam dan supaya jangan tertumpah lagi darah umat Islam, kiranya kedua-duanya, yakni Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu diberhentikan terlebih dahulu dan diserahkan kepada umat Islam akan mencari gantinya. Usul ini diterima oleh utusan Sayyidina Ali Abu Musa Asy'ari dalam satu mesyuarat yang dihadiri oleh ribuan kaum muslimin di Daumatul Jandal, Iraq. Keputusan ini diumumkan. Amr bin As radhiyallahu anhu meminta kepada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu untuk berpidato lebih dahulu kerana usia beliau lebih tua, guna menerangkan bahawa Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah diberhentikan oleh majlis tahkim. Dilucutkan jawatanlah sebagai khalifah. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu mengikuti saja dan terus berpidato menerangkan bahawa ia sebagai anggota majlis tahkim di pihak Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dengan disaksikan oleh umat Islam yang banyak hadir ketika itu, memberhentikan Ali bin Abi Talib daripada jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan pemilihan penggantinya kepada umat Islam. Golongan Sayyidina Ali sangat marah mendengar keputusan ini, tetapi golongan Sayyidina Muawiyah bertepuk tanda kegirangan. Amr bin As radhiyallahu anhu tampil lagi ke atas podium dengan tujuan untuk menyampaikan kepada umum bahawa Sayyidina Muawiyah sudah diberhentikan oleh majlis tahkim serupa dengan Ali. Akan tetapi setibanya di atas podium, ia bukan menyatakan hal itu, tetapi ia berkata, hai seluruh umat Islam, saudara-saudara telah mendengar tadi bahawa Sayyidina Ali sudah diberhentikan dan oleh utusannya sendiri. Maka sekarang yang tinggal hanya satu khalifah, iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Marilah kita taati beliau itu bersama-sama. Itu dia. So, macam mana nak hukum Amr bin As tu, itu wallahu alam, serah kepada Allah Ta'ala lah. Sepakat ni masing-masing nak umumkan peletakan jawatan lah bagi kedua-dua tadi. Muawiyah pun dia bukan khalifah pun, dia gubernur di Syam. Ketika Sayyidina Osman jadi khalifah, lantik Muawiyah jadi gubernur di Syam. Jadi Muawiyah dengan Sayyidina Osman ni satu kerabat dan satu kabilah. Dan pengaruh dia besar lah. Abu Sufyan kan memang bapa dia pengaruh besar. Jadi biar proses tahkim ni sama-sama setuju letak jawatan. So cuma masalahnya Abu Musa Asy'ari yang umumkan dulu. Itu trik dia orang kata. Sebenarnya Amr bin As dah plan sejak awal lagi, sebab Amr bin As ni dia pakar politik. Pakar politik biasa. Wallahu alam lah. Jadi diumumkan, Abu Musa Asy'ari umumkan peletakan jawatan Sayyidina Ali. Sepatutnya giliran Amr bin As mengumumkan peletakan jawatan Muawiyah. Tapi dia sebaliknya, dia kata, kamu dah dengar tadi Sayyidina Ali letak jawatan, so sekarang tinggal satu je lah khalifah. apa pengikut Sayyidina Ali mengamuk. Golongan Muawiyah bertepuk tanda kegirangan, tetapi golongan Ali marah dan merungut kerana merasa tertipu. Permusuhan dan peperangan timbul kembali kerana kepincangan yang terdapat dalam majlis tahkim. Orang-orang Khawarij bertambah marah, tambah beringas, tak tahulah bahasa Indonesia ni.
menyalahkan Sayyidina Ali yang menerima tahkim dan mengutuk Sayyidina Muawiyah. Inilah jadinya katanya dalam mengejek Sayyidina Ali. Itulah kami kata jangan mengalah dulu, kau mengalah juga. Kami kata jangan buat tahkim, kau buat juga. Sekarang apa jadi? Padan muka. Akhirnya dia orang keluar daripada kedua-duanya lah. Dia keluar daripada kelompok Ali dan keluar daripada kelompok, dan tentulah dia bukan Muawiyah. Tapi ada beberapa sedikit katanya daripada golongan Muawiyah pun ikut kelompok Khawarij ini. Cuma majoritinya daripada pengikut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mati terbunuh. Permusuhan dan perlawanan antara golongan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah terus berjalan terus. Pada tahun 40 Hijriah, sesudah 5 tahun Sayyidina Ali menjadi khalifah, kaum Khawarij yang jahat itu mengadakan komplot untuk membunuh Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sekaligus. Begitu juga diputuskan untuk membunuh Amr bin As, iaitu ketua delegasi Muawiyah yang dianggapnya sebagai penipu ulung. Mereka mengutuskan Abdul Rahman bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Barak untuk membunuh Muawiyah, dan Umar bin Bakir untuk membunuh Amr bin As. Pembunuhan telah diatur iaitu pada waktu subuh yang sama, tarikhnya 17 Ramadan 40 Hijriah. Pada ketika itu mereka keluar hendak sembahyang subuh ke masjid. Qadar ilahi berlaku bahawa Sayyidina Ali dapat ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam pada waktu subuh ketika beliau keluar hendak pergi sembahyang ke masjid, sedang Muawiyah dan Amru tak dapat dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Talib meninggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah dan dimakamkan di Najaf di Baghdad. Allah marham, mudah-mudahan Allah mengasihi beliau. 3 orang pembunuh diupah, bunuh 3-3. Ada setengah riwayat kata Sayyidina Muawiyah dia tak keluar rumah kerana sakit. Pagi tu kebetulan tak pergi sembahyang subuh sebab sakit. Dan Amr bin As keluar tapi dia ada bodyguard dia. Akhirnya berjaya membunuh pembunuh itulah yang nak bunuh tu, iaitu Umar bin Bakir. Wallahu alam. Dalam kitab lain Sayyidina Ali biasalah keluar kena tikam, tak ada bodyguard. Penting bodyguard. Tapi takdir memang macam tu. Jadi dia tak cerita di sinilah. Nanti dalam bab Khawarij sendiri dia akan cerita setelah golongan Khawarij itu dia berpisah daripada kelompok tu, mereka berkampung di perkampungan Haruriyah di Baghdad tu. Sayyidina Ali hantar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu untuk menerangkan lah. Akhirnya daripada 12,000 tu 8,000 patah balik lah. Insaf. Yang tinggal 4,000 tu dihantar pasukan oleh Sayyidina Ali, dibunuh semua Khawarij. Tinggal 2-3 orang kepala besar dia yang melarikan diri, sebahagian lari ke Syam, sebahagian lari ke Mesir. Di sana dia mulakan semula, dia cari pengaruh lagi sampailah dia hantar membunuh dia untuk bunuh 3-3 orang ni. Sayyidina Hasan pengganti Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan bin Ali dinobatkan oleh umat Islam sebagai khalifah yang kelima pengganti ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi 2 bulan sesudah diangkatnya ia menyerahkan jabatan khalifah itu kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang kata 6 bulan. Sini dikata 2 bulan, ada riwayat kata 6 bulan. Demi untuk menjaga kesatuan umat Islam dan demi menjaga agar darah umat Islam jangan tertumpah lagi dalam perang saudara terus menerus. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma seorang kesatria, pahlawan yang mencintai Islam dan muslimin. Dengan sepenuh hatinya ia melepaskan haknya sebagai khalifah demi keutuhan dan kesatuan umat Islam. Letak jawatan. Hal ini sangat pahit bagi golongan Syiah kerana mereka dikalahkan tanpa perjuangan tetapi dengan muslihat yang buruk, iaitu tipu daya dengan majlis tahkim. Penyerahan kekuasaan dari Sayyidina Hasan kepada Muawiyah juga satu pukulan yang berat bagi kaum Syiah. Tetapi apa boleh buat kerana imamnya sudah bertindak begitu. Dia tak sepatutnya namakan Syiah lagi sekarang ni, dia belum lagi. Jadi pengikut Sayyidina Ali lah yang masih menyokong Sayyidina Ali itu. Bila Sayyidina Ali terbunuh, mereka menyokong Hasan. Kemudian setelah Hasan meletakkan jawatan setelah terbunuhnya Hasan dengan Husain dalam peristiwa perang Karbala tu, nanti akan cerita sini, barulah kelompok itu akhirnya berubah jadi Syiah. Syiah tu pun namanya kelompok. Awal-awal lagi dia dah berubah nama Syiah ni.
Allahu a'lam. Oleh kerana itu kaum Syiah sangat membenci Sayyidina Muawiyah dan seluruh Bani Umayyah kerana Sayyidina Muawiyah adalah dari suku Bani Umayyah. Maka terdapat 3 golongan umat Islam ketika itu, iaitu yang pertama golongan terbesar, golongan yang mengikuti Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhumalah, bapa dia Abu Sufyan, yang menganggap bahawa beliau adalah khalifah ke-6 yang sah. Kalau kita kira Hasan tadi yang ke-5, maka dia yang ke-6 lah. Golongan ini banyak berada di Damsyik, Mekah, Madinah, Mesir dan lain-lain kota Islam. Yang kedua golongan Syiah, iaitu golongan yang tidak mengakui Muawiyah sebagai khalifah ke-6 tetapi mengangkat secara diam-diam Sayyidina Husain, saudara Khalifah Hasan, sebagai khalifah yang ketiga. Golongan ini banyak berada di Iraq, Basrah dan Kufah. Yang ketiga golongan Khawarij, iaitu golongan yang anti Sayyidina Muawiyah dan anti Syiah. Golongan ini banyak bertebaran di bahagian wilayah Islam di Iraq dan Persia. So ni antara yang awal-awal muncul firqah-firqah yang berpisah daripada mainstream lah, daripada asal umat Islam. Di sini dianggap sebagai Muawiyah tu masih mainstream lah, maksudnya asal. So Syiah tu sekelompok kecil yang penyokong Sayyidina Ali dan juga Khawarij lah yang anti dua-dua. Nanti ada satu lagi dia panggil Murji'ah tu kemudian. Muawiyah khalifah yang ke-6. Pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan dari Bani Umayyah yang berkedudukan di Damaskus, Damsyik, berjalan selama 20 tahun, iaitu dari tahun 40 Hijriah sampai 60 Hijriah. Selama beliau memerintah, agama Islam bertambah meluas hingga ke pantai, hingga ke barat dan timur. Pada ketika itu agama Islam sampai ke Indonesia, Tiongkok di timur jauh dan juga sampai ke sekeliling lautan Atlantik di Eropah. Tetapi kaum Syiah dan Khawarij dalam negeri diburu dan ditindas, ditangkap dan diseksa. Pada waktu beliau akan meninggal tahun 60 Hijriah, beliau mewariskan jabatan khalifahnya kepada anaknya Yazid bin Muawiyah, seorang anak yang tidak begitu taat kepada agama. Yazid punya cerita satu hal lagi. Sayyidina kekuasaan Yazid. Macam mana tu? Kekuasaan Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Sayyidina juga. Tak tahu ni tulis Sayyidina. Sayyiduhum lah. Allahu a'lam. Yazid memang dia kalau bahas bab ni berat je ni. Tak kita dengar je. Dan peristiwa Karbala. Yazid berkuasa dari tahun 60 Hijriah sampai 63 Hijriah, itu 3 tahun saja, tak lama pun. Dalam zamannya terjadilah peristiwa Karbala yang masyhur. Yazid sangat mendendam kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi, anak Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Pada satu hari Yazid menyuruh panglimanya Ubaidullah bin Ziyad untuk membunuh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Mereka berjumpa di Karbala, sebuah tempat antara Iraq dan Persia, sekarang di bawah pemerintahan Iraq. Perkelahian terjadi di antara Sayyidina Husain bin Ali bersama pengikutnya sebanyak 80 orang dengan Ubaidullah bin Ziyad dan pasukannya yang berpuluh kali ganda banyaknya dibandingkan dengan kawan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu dan kawan-kawannya dibunuh semua sekali. Kepala Sayyidina Husain dikirim ke Damaskus oleh Ubaidullah bin Ziyad sebagai tanda bagi majikannya bahawa tugasnya sudah diselesaikan. Hal ini terjadi pada tahun 61 Hijriah. Peristiwa Karbala ini diperingati setiap tahun oleh kaum Syiah di seluruh dunia sampai sekarang sebagai rasa duka cita atas kematian Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Yazid bin Muawiyah berkuasa penuh kerana musuh-musuhnya sudah musnah. Tetapi golongan Syiah sangat mendendam. Mereka melakukan aksi-aksi di bawah tanah, underground, yang tak dapat dipadami. Mereka mengangkat imam-imam mereka secara tersembunyi. Mereka membiasakan diri dengan gerakan-gerakan rahsia di bawah tanah. Mulanya soal politik, kemudiannya menjadi soal i'tiqad. Kalau kita dengar cerita tadi seolah-olah rampasan kuasa lah jadi khalifah kan. Tapi akhirnya melarat kepada masalah i'tiqad, akidah. Kalau kita perhatikan sebentar lalu, sejarah ringkas ini teranglah bahawa asal mulanya hanya soal politik, soal khalifah, soal imam, akan tetapi kemudian menjadi soal i'tiqad dan soal kepercayaan.
Ini tidak hairan kerana antara agama dan politik di dalam Islam sulit untuk memisahkannya. Ini tidak hairan kerana antara agama dan politik di dalam Islam sulit untuk memisahkannya. Soal-soal ketua negara atau khalifah bukanlah soal politik semata, tetapi soal agama yang prinsipal. Soal perang dan damai bukanlah soal politik melulu, tetapi soal keyakinan agama dalam bab perang sabil. Soal zakat, soal perniagaan, soal harta peninggalan bukanlah hanya soal masyarakat sahaja, tetapi soal keyakinan agama. Pendeknya, agama Islam tidak bisa dipisahkan daripada politik, tidak boleh dipisahkan daripada politik, apalagi pada abad-abad permulaan Islam, di mana kekuasaan Islam sangat terasa dan hukum yang berlaku seluruhnya adalah hukum Islam. Kaum Syiah mendasarkan pengajiannya kepada imam. Imam mereka diangkat oleh Nabi Muhammad SAW, kata mereka. Kerana itu tidak boleh disanggah menurut hukum syarak. Sesiapa yang menyanggah wajib dilawan dan diperangi. Maksudnya Syiah mengambil masalah atau menjadikan masalah imamah ini sebagai masalah akidah. Masalah akidah. Kalau kita di Sunnah wal Jamaah, masalah imamah ini masalah fiqh, masalah syariat, masalah fiqh. Syiah dia mengambilnya sebagai masalah akidah. Jadi siapa yang tak percaya kepada imam boleh terkeluar dari Islam. Dia salah akidah dia. Sebab itu dalam akidah Tahawiyah, kadang-kadang ada beberapa matan akidah tu dia disebut tentang masalah imamiyah. Sebab asalnya pembahasannya dalam fiqh, tetapi bila kena Syiah menganggapnya sebagai masalah akidah, maka dibahaskan oleh kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah imamiyah. Itulah. Sebab itu Syiah, sebab ada masalah dengan Syiah sikit. Dia walaupun fiqh dia macam ni, kita kalau akidah, tuntutan kita i'tiqad. Kalau fiqh, kita ada dua tuntutan, satu i'tiqad, satu amal. Contohnya semayang lah, semayang 5 waktu, kita bukan sahaja disuruh semayang, kita wajib beriktikad semayang itu wajib. Dua tuntutan. Jadi kalau orang tu dia tak semayang sebab dia malas, tapi dia masih beriktikad semayang tu wajib, maka dia masih Islam, cuma dia fasik. Tetapi ada orang tak semayang sebab apa? Sebab bagi dia semayang tak wajib. Itu kafir. Kalau mengingkari kewajipan semayang, maksudnya dia tidak beriktikad bahawa semayang tu wajib, maka dia kafir. So dalam masalah ni ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawa mengusap khuf itu sunnah. So antara ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah itu beriktikad akan kesunahan menyapu khuf. Kalau Syiah tak. Di situ saja nak membezakan antara Syiah dengan ahli sunnah. So disebut masalah menyapu khuf itu dalam kitab akidah, padahal dia masalah fiqh, cuma dari sudut i'tiqadnya tu. Itu saya kata tu furu' aja dalam Islam, bukan asal, tapi dijadikan sebagai usul ahli sunnah wal jamaah. Sampai masalah khuf pun dijadikan sebagai usul, ukuran lah, sebagai mi'yar, ukuran nak tahu dia ahli sunnah wal jamaah ke tak. Dia mengiktiraf bahawa menyapu khuf itu sunnah. Ada macam-macam lah. Bertawasul, istighatsah, menyedekahkan pahala. Walaupun itu masalah fiqh, tetapi i'tiqad tu terhadap masalah tu diperbolehkan atau tidak. Kalau Wahabi kan sebahagianlah kata syirik terus. Jadi kita tak, ahli sunnah wal jamaah itu tak syirik. Syirik kalau kita beriktikad benda tu boleh bagi manfaat mudarat selain Allah, itu memanglah syirik. Ini kalau hanya sebagai satu perantara sahaja, sebagai wasilah, tak ada masalah. Kita ahli sunnah itu nak membezakan ahli sunnah. Lepas tu dia ada ahli sunnah, dia ada usul-usul dia. Sebab tu bila orang tu anti sikit je, istighatsah sebenarnya Wahabi ni terus dapat cop macam tu. Padahal dia bukan masalah pun, sebab yalah ada setengah orang memang dia tak belajar secara detail. Ada saja dalam ahli sunnah yang tidak melakukan perkara tersebut, tapi dia terpaksa akui bahawa sebahagian ahli sunnah wal jamaah berpegang. Dia sudut i'tikad ni tak sama dengan sudut beramal. Jadi kalau ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah
Kita kata khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia mengiktiraf lah. Maknanya contoh dia kata Asy'ariyah menghukumi begini. Tapi Maturidi mungkin tak iktiraf. Tapi dalam bab ni iktiraf semua. Dalam bab tawassul, dalam bab istighatsah, Maturidi pun iktiraf. Jadi yang tak mengiktirafnya kita kata dia bukan ahli sunnah lah. Itu masalah. Kalau dia tak iktiraf tu, adakah dia terkeluar ahli sunnah atau tidak? Itu masalah ni. Macam tadilah, maknanya macam semayang kan, kalau dia tak rukuk tentu tak sah. Tapi kalau dia tak kunut, adakah kita kata dia tak sah? Tak juga, sah lagi. Masih sah kan. Kalau dia tak baca Fatihah menurut mazhab Hanafi jadi makmum, masih sah lagi. Maknanya ada perkara yang khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nanti insya-Allah dia akan nanti disenaraikanlah. Dia akan senaraikan nanti satu persatu. Yang mana yang nak cepat tu belakang sekali dia buat satu jadual. Itu dia dalam kitab yang warna kuning ni daripada muka surat 400 berapa tu? 417 sampailah 423. Itu dia buat dua kotak tu, kotak belah kiri ahli sunnah wal jamaah, kotak belah kanan ahli firqah yang lain, ikut senarai nombor tu sampai nombor 12. Itu yang ringkasnya. Maknanya kita nak pecut boleh pergi situ je terus. Ini separuh tak sampai lagi ni. Dah minggu yang ke-7 8 dah. Tinggal lagi 2 Tinggal lagi 2, lepas tu tengok macam mana. Mana tadi? Golongan Khawaridi. Khawaridi pula. Khawarij ke Khawaridi? Khawarij kot, salah je. Golongan Khawarij juga begitu. Mereka kesal dalam soal tahkim. Khawarij, ejaan salah. Menurut mereka, tahkim itu bertentangan dengan agama dan orang-orang yang menerima tahkim melawan hukum agama dan kerana itu wajib dilawan, katanya. Masalah Khawarij ini maknanya kalau menentang hukum kafir terus. Jadi kalau tak ikut hukum, jadi kafir antara yang dipegang oleh Khawarij. Pendeknya, bagi orang Islam pada abad-abad permulaannya tidak berbeza antara agama dan politik. Agama ialah politik dan politik ialah agama. Semuanya dari Tuhan turun ke Nabi. Agama tidak boleh dipisahkan dari negara. Itu bab lain lah. Bab siasah ni ada pembahasan sendirilah. Sebab memanglah kalau kita tengok struktur pentadbiran Nabi itu, maknanya ada unsur politik lah di situ. Cuma masalahnya apa makna politik itu, itu bergantung kepada orang yang memahami apa itu politik lah. Cuma kita kata dalam Islam ada politik. Tapi ada orang dia memahami politik lain, lepas tu dia kata inilah politik Islam, itu tak tahulah. Bergantung kepada orang tu memahami apa itu politik. Politik maksudnya bab-bab pemerintahan lah, bab-bab kekuasaan dan pemerintahan. Dah tentulah Islam ada kaitan. Takkan Islam tak ada kaitan pun. Islam kan menyeluruh. Cuma politik yang dia faham itu, adakah itu politik yang memang seperti mana dikehendaki Islam? Itu wallahu alam. Itu pembahasan ni lain. Golongan-golongan dalam Syiah. Untuk menggambarkan gerakan Syiah keseluruhannya, baiklah kami terangkan bahawa Syiah itu telah berpecah sampai 22 golongan. Antaranya yang pertama Syiah Sabaiyah, iaitu Syiah pengikut Abdullah bin Sabah. Golongan Syiah Sabaiyah ini termasuk golongan Syiah yang ghullat, iaitu Syiah yang keterlaluan. Ghullatun itu maksudnya yang melampau lah, sangat melampau, sangat keterlaluan, yang berlebih-lebihan, yang mempercayai bahawa Nabi Muhammad akan kembali ke dunia seperti Nabi Isa, bahawa Sayyidina Ali belum mati tetapi bersembunyi dan akan lahir ke dunia semula, bahawa Jibril tersalah menurunkan wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali tetapi diberikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa petir dan kilat adalah suara Sayyidina Ali yang sedang marah, bahawa roh Tuhan turun kepada Ali dan lain-lain i'tiqad yang ganjil-ganjil. Ini Sabaiyah.
Yang kedua, Syiah Kaisaniyah, iaitu Syiah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Sakhafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya roh Tuhan dalam tubuh Sayyidina Ali, tetapi mereka yakin seyakin-yakinnya bahawa imam-imam orang Syiah adalah maksum sama dengan Nabi-Nabi dan masih menerima wahyu. Yang ketiga, Syiah Imamiyah, iaitu golongan Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali sampai 12 orang keturunannya. Syiah macam ini sekarang berkuasa di Iran. Syiah Imamiyah ini percaya kepada 12 imam. Pertama Sayyidina Ali, dan yang ke-12 Al-Mahdi, seorang imam yang lenyap dan akan keluar akhir zaman. Said Jamaluddin Al-Afghani, guru Muhammad Abduh, adalah seorang pengganut faham Syiah Imamiyah dari Parsi. Ini lihat Zuhurul Islam jilid 1 halaman 191. Ini ada apa ni, Jamaluddin Al-Afghani tu ada pembahasan, nanti dibahas kemudian belakang. Dengan Muhammad Abduh, 3 orang lah, Muhammad Abduh dengan satu orang lagi Rashid Reda. Jadi 3 orang ni akan dibahas kemudian. Yang keempat, Syiah Ismailiyah, iaitu Syiah yang mempercayai bahawa 7 orang imam, iaitu pertama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan akhirnya Ismail bin Ja'far As-Sadiq, yang lenyap dan yang akan keluar pada akhir zaman. Syiah ini banyak di Pakistan, murid Aga Khan, Pakistan. Yang kelima, Syiah Zaidiyah, iaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Abi bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Syiah Zaidiyah ini berada di Yaman. Syiah Zaidiyah ini adalah Syiah sederhana, bukan ghulat. Mereka tidak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum, tetapi mereka berkeyakinan bahawa Sayyidina Ali lebih mulia dari Abu Bakar. Syiah Zaidiyah ini beriktikad bahawa orang Muslim yang mengerjakan dosa besar, kalau mati sebelum taubat maka ia kafir, kekal dalam neraka. Tersebut dalam kitab Zuhurul Islam karangan Ahmad Amin pada juzuk keempat halaman 136 hingga 137 begini. Imam kaum Zaidiyah Zaid bin Ali adalah murid dari Wasil bin Atha, pemimpin kaum Mu'tazilah dalam Usuluddin. Oleh kerana itu mazhab Zaidiyah mendekati mazhab Mu'tazilah. Menurut Syahrastani bahawa sekalian murid Zaid adalah Mu'tazilah. Orang-orang Zaidiyah banyak mengarang kitab-kitab Usuluddin, hadis dan fiqh yang khusus bagi mereka. Salah seorang imamnya yang masyhur dalam abad mutaakhir ialah Imam Syaukani, yang banyak mengarang dalam Usuluddin dan fiqh. Demikianlah tersebut dalam kitab Zuhurul Islam. Imam Syaukani wafat 1255 Hijriah, iaitu pengarang kitab Nailul Autar yang banyak tersiar di Indonesia. Kerana itu berhati-hatilah membaca Nailul Autar, kerana pengarangnya adalah salah seorang ulama Syiah Zaidiyah. Seperti mana saya cakap, ini antara salah satu sumber saja. Kita kena tengok banyak sumber. Ini nampaknya dia banyak ambil daripada karangan Zuhurul Islam, Fajar Islam kan, apa ni, majalah-majalah di Mesir lah. Tapi ini adakah betul atau tidak tu Allahu alam, kena refer rujukan yang lain lah. Ini banyak pihak akan mengamuk ni kalau dengar ni. Imam Syaukani tu antara bagi dia orang mustahil tu kalau Wahabi. Nailul Autar itu syarah bagi kitab Al-Muntakha fil Akhbar kalangan Majduddin Ibnu Taimiyah, datuk kepada Ibnu Taimiyah Al-Harrani itu. Memang dalam banyak dalam bab tu dia banyak ijtihad. Imam Syaukani ni ada 2 ulama yang banyak menentang ijma' lah, berpengaruh dengan Ibnu Taimiyah juga, iaitu Imam Syaukani dengan Imam San'ani, pengarang Subus Salam tu. 2 ulama ni banyak menentang ijma'. Biasalah, mustahil kan. Jadi kita tak bukan rujukan kita lah. Kita ulama Syafi'i dalam fiqh, kita ada ulama-ulama Syafi'i kita ramai lagi, tak perlu kepada ni lah. Kalau dia orang memang lah. Tapi di sini dia kata Syiah Zaidiyah. Jadi menurut sebagian ulama ahli sunnah, memang Syiah Zaidiyah bukan ahli sunnah. Menurut sebagian masih ahli sunnah. Sebab sebenarnya kebanyakan daripada Syiah Zaidiyah itu menyamai ahli sunnah. Tapi ada beberapa perkara yang menyalahi. Di sini dia kata murtakib kabirah itu kafir kekal dalam neraka, itu Mu'tazilah betul.
Mu'tazilah ni dan begitu juga Khawarij. Khawarij dengan Mu'tazilah mengatakan murtakib kabirah tu kekal dalam neraka. Cuma murtakib kabirah ni maksudnya orang yang buat dosa besar, mati sebelum taubat. Kalau Khawarij kata kafir jelas. Kalau Mu'tazilah kata dia iman tidak, kafir pun tidak, tapi neraka juga selama-lamanya. Sama dengan Syiah Zaidiyah, sebab Zaid bin Ali tu katanya belajar dengan Wasil bin Atha. Wallahu a'lam. Sebab dalam fiqhul islami wa adillatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili ada sebut mazhab yang kelima fiqh, mazhab Syiah Zaidiyah. Tak silap saya lah. Seolah-olah macam mengiktiraf ke apa, tak pasti. Tak berani cakap lah, tapi ada lah. Dia tulis tu dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatu mazhab yang kelima. Diiktiraf ke atau disengaja cerita saja ke, wallahualam. Saya ada kitab dia tapi tak mendalami lagi. Sekarang tengok ada ulama, setengah ulama tak setuju dengan beliau lah, menganggap ada mazhab yang kelima. Maksudnya mazhab fiqh. Yang keenam, Syiah Qaramitah, iaitu Syiah yang suka menafsirkan Quran sesuka hatinya sahaja. Mereka mengatakan bahawa malaikat-malaikat adalah mubaligh mereka, syaitan-syaitan adalah musuh mereka, yang dinamakan sembahyang ialah mengikut mereka, yang dinamakan haji ialah ziarah kepada imam, yang dinamakan puasa ialah tidak membuka rahsia imam. Dan orang yang sudah mengetahui Allah sedalam-dalamnya tidak perlu sembahyang, puasa, lain-lain ibadat, lain-lain fatwa yang sangat keliru. Ini apa ni, lepat pisang pun ada, geng-geng. Itu ada persamaan tu. Pendeknya, ayat-ayat suci Al-Quran mereka takwilkan semau-maunya saja. Yang ketujuh, dan lain-lain golongan dalam Syiah. Pada fasal berikut akan kami jelaskan fatwa-fatwa kaum Syiah yang salah dan akan kami huraikan tolakan dari, maksudnya rad ataupun tentangan daripada ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Rehat sebentar kot, 10-15 minit, nanti kita sambung bab yang kelima, i'tiqad kaum Syiah yang bertentangan dengan i'tiqad kaum ahli sunnah wal jamaah. Boleh kita rehat sebentar, insya-Allah nanti kita sambung lagi.